Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah sekalian hari ini? Bagaimana puasanya? Semua okey? InsyaAllah semuanya okey kan? Okey, baik. Jadi hari ini kita sebagaimana biasanya kita bertemu di Masjid Yusof Ishak, di ruangan FB ataupun YouTube Masjid Yusof Ishak untuk kita meneruskan perbincangan kitab Fathul Bari kita. Dan Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke bab yang ke-34. Okey, bab yang ke-34 dalam kitab ilmu dan kita berada pada jilid yang kedua, muka surat 267. Untuk mereka yang sama cetakan bukunya dengan saya. Okay. Mungkin ada yang bukan cetakannya tidak sama. Yang penting cari bab 34 bertajuk bagaimana menghilangnya ilmu. Bagaimana menghilangnya ilmu. Atau dalam bahasa Arabnya babun kaifa yuqbadul ilmu. Baik, di sini ya ada satu bukan satu kisah, satu perintah yang telah disebutkan ataupun diceritakan kembali oleh Imam Al-Bukhari di sini, yang mana mengisahkan tentang Umar bin Al-Aziz. Okay, Umar bin Abdul Aziz. Okay, Umar bin Abdul Aziz, tentang dia mengeluarkan perintah untuk mengumpul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, kita baca teks bahasa Arabnya di sini. Disebutkan dalam kitab kita, wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakr bin Hazm. Dan Umar bin Abdul Aziz menulis satu surat kepada Abu Bakar ibn Hazm, yang mana dalam surat itu isinya ialah ataupun isi kandungannya ialah unzur makana min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktubhu. Jadi Umar bin Abdul Aziz dia tuliskan sepucuk surat kepada Abu Bakar ibn Hazm. Kemudian isi kandungan surat itu diperintahkan kepada Abu Bakar ibn Hazm agar melihat, periksa, unzur maka min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktubuhu. Periksalah dan tulislah apa saja yang termasuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata faktubuhu, maka tulislah. Periksalah dan tulislah apa saja yang termasuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Fa inni khiftu durusal ilmi wa zahabal ulama. Sebab Umar Abdul Aziz perintahkan kepada Abu Bakar ibn Hazm agar dia cari hadis Nabi dan tulis hadis Nabi itu tadi, ialah supaya hadis itu tidak hilang. Ini merupakan satu bentuk keprihatinan yang diluahkan oleh Umar Abdul Aziz pada masa itu, yang mana dia kata dia bimbang kalau kita tak buat hal yang sedemikian tadi, kita tak cari, kemudian kita tak tulis kan. Dia kata apa? Khiftu durusal ilmi. Aku bimbang hilangnya ilmu. Maknanya hilanglah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku bimbang juga zahabal ulama, kerana ulama wafat. Okey. Jadi kalau kita kata hilangnya ilmu, kenapa disebut dengan hilangnya ilmu? Ialah kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandungi banyak perbincangan tentang isu-isu agama. Okey. Jadi bila kalau hadis itu hilang, kan hadisnya terbiar begitu saja,
dia akan menyebabkan banyak hadis Nabi nanti tidak ditemui, dan akhirnya dia akan dilupakan. Antara sebabnya juga ialah kerana kematian para ulama pada masa itu. Dan para sahabat pada masa tersebut sudah ramai yang meninggal dunia. Ada di kalangan mereka yang mati syahid kerana mengikuti peperangan demi peperangan yang telah dikeluarkan ataupun yang telah diperintahkan oleh pihak kerajaan. Jadi ramai di kalangan para sahabat pada masa itu sudah meninggal dunia. Jadi Umar bin Abdul Aziz, beliau bimbang kalau sahabat yang baki itu, atau mereka yang di kalangan tabi'in yang sempat bertemu dengan para sahabat, mengambil dan mencedok ilmu daripada mereka, yang mana mereka dapati ilmu itu daripada hadis Nabi SAW, kalau ianya hilang, kalau mereka semua meninggal dunia, maka dan tidak dikumpulkan, maka dibimbangi generasi yang akan datang sampailah kepada generasi kita tidak dapat bertemu dengan hadis-hadis Nabi SAW yang banyak. Baik, sebab itu kita lihat di sini setelah Umar Abdul Aziz, dia memerintahkan kepada Abu Bakar Ibn Hazm agar dicari hadis, kemudian ditulis hadisnya. Dia kata apa? Wala taqbal illa hadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya bila cari tadi kan dan tulis, jangan terima melainkan ia adalah hadis Nabi. Ia adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal tufshul ilma. Lalu dia perintahkan juga, dah kumpul tadi, dah tulis kan, dia perintahkan sebarkanlah ilmu tersebut. Hadis itu tadi diperintahkan supaya disebarkan, dan kemudian Umar Abdul Aziz beritahu kepada Abu Bakar Ibn Hazm dalam suratnya, hatta yu'allama man la ya'lam. Sehingga bila kita sebarkan ilmu hadis itu tadi, orang yang tidak mengetahui, mereka jadi mengetahui tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata apa? Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran. Kerana sesungguhnya ilmu dia tidak hancur ataupun dia tidak hilang sampailah ilmu itu menjadi tersembunyi. Maknanya ilmu itu dia hilang bila kita sembunyikan. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui tentang ilmu tersebut. Akhirnya bila kita meninggal, kita ataupun kita lupalah tentang ilmu itu, orang lain yang seharusnya mendapat manfaat daripada ilmu tersebut, dia tak dapat apa-apa. Jadi ini adalah perintah Umar Abdul Aziz supaya semua orang mendapat manfaat daripada hadis Nabi SAW yang telah dikumpulkan itu. Kemudian yang bawah tu kan disebutkan Haddatsana al-Ala ibn Abdul Jabbar sampai di akhirnya lah. Itu tak menjadi masalah lah, itu tentang sanad yang sanad lain yang menceritakan tentang perkara yang sama. Okey, siapa sebenarnya Umar Abdul Aziz ini? Itu penting. Dia merupakan khalifah yang dilantik dalam kerajaan Bani Umayyah pada tahun 99 Hijrah. 99 Hijrah. Dia dilantik sebagai seorang khalifah dalam sebuah pemerintahan yang bernama Bani Umayyah. Jadi pada masa itu, setelah dia dilantik, dia ni bukan seorang yang alim, seorang yang wara, zuhud, terkenal dengan akhlaknya, masya-Allah tabarakallah. Dan dia anggap sebagai seorang khalifah yang begitu amanah terhadap tugasnya dan tanggungjawab yang dipikul. Dan beliau merupakan orang yang telah memberikan satu sumbangan yang begitu besar dalam ilmu hadis, ataupun kalau menurut kepada bahasa yang saya gunakanlah, dalam institusi hadis. Dia merupakan orang yang memberikan satu arahan yang ataupun satu perintah yang begitu besar. Sebab begini jemaah yang saya kasihi sekalian, hadis, bukan kita kata hadis ni tidak ditulis sejak zaman Nabi. Hadis tu memang ditulis. Walaupun ada setengah pihak yang mengatakan bahawasanya hadis dilarang penulisannya, betul. Itu kita tak nafikan.
hadis dilarang penulisannya kerana dibimbangi akan berlaku percampuran antara ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu memang ada larangannya. Namun kita tidak juga menafikan bahawasanya pada masa itu hadis juga ditulis, tetapi penulisan tersebut hanya merupakan sebuah penulisan yang dijadikan sebagai simpanan pribadi orang yang menulis, as a reference lah untuk dia. Okey, bila dia tulis hadis itu yang dia dengar ataupun yang dia dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia tulis, dia jadikan penulisan tersebut sebagai simpanan pribadinya. Dan itu berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Khulafaur Rasyidin, kan, sampailah tiba kepada zaman pemerintahan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Umar Abdul Aziz itu tadi. Barulah kita dapati, kan, penulisan hadis dilakukan secara rasmi. Okey, penulisan hadis dilakukan secara rasmi, secara official. Kerana apa? Kerana ia merupakan perintah yang dikeluarkan oleh satu kerajaan. Dia merupakan perintah yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan daripada seorang pemimpin negara kepada seorang qadi, iaitu Abu Bakar Ibn Hazm pada masa itu, agar mengumpulkan hadis dan menuliskannya. Kerana apa? Zaman dah begitu jauh daripada zaman Nabi. Tak begitu jauh lah, kalau nak dibandingkan dengan kita lagi jauh lah, kan. Tapi pada masa itu kebimbangan tentang hilangnya hadis Nabi SAW, kerana kebanyakan hadis yang ada hanya dalam simpanan pribadi orang yang menulis. Jadi kalau dia meninggal, mungkin bukunya pun hilang, penulisannya hilang, dan ramai juga di kalangan mereka yang tidak menulis, tetapi mereka menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Jadi bila mereka menghafal, jika mereka meninggal, hadis itu hilang begitu saja. Sebab itu penting Umar Abdul Aziz melihat hadis Nabi SAW perlu dikumpulkan, dicari ke seluruh pelosok negara, kan, supaya hadis itu dapat ditulis dan dibukukan. Namun yang paling menarik kita lihat di sini, Umar Abdul Aziz perintahkan kepada Abu Bakar Ibn Hazm dalam perintahnya itu tadi, bila dah kumpulkan, bila dah tulis dan dibukukan, maka hendaklah disebarkan. Kenapa? Supaya pengajian hadis ia tidak menjadi eksklusif hanya untuk orang yang memiliki hadis itu tadi. Bahkan mengikut kepada pandangan Umar Abdul Aziz, hadis itu adalah sesuatu yang perlu disebarkan kepada seluruh masyarakat agar ilmunya tidak tersembunyi. Okey, so itulah yang diperintahkan oleh Umar Abdul Aziz di sini, agar ilmu tadi dia tidak tersembunyi dan hendaklah disebarkan, dibuat majlis-majlis ilmu supaya masyarakat pada zaman pemerintahannya tahu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cara yang dilakukan oleh Umar Abdul Aziz agar ilmu itu tidak hilang begitu saja, terutamanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tentang penerangan saya tadi, kan, boleh rujuklah dalam kitab Ulum Hadis, kan. Dalam kitab Ulum Hadis ni ada banyak menceritakan tentang sejarah pembukuan hadis. Saya tak pastilah kalau dalam kitab yang bahasa Melayu dah diterjemah, yang bahasa Arab dah diterjemahkan ke belum, kan. So di situ ada banyak kitab-kitab yang menceritakan tentang sejarah pembukuan hadis. So kalau ada di kalangan kita yang berminat, boleh rujuklah dalam kitab-kitab ulum hadis. Antaranya yang boleh saya sarankan tentang kisah itu boleh dilihat pada kitab yang ditulis oleh Az-Zahrani, contohnya oleh Mustafa Al-Azami, kan, dan juga kitab As-Sibai yang ditulis oleh As-Sibai rahimahumullah. Mereka ni ada banyak menulis kitab-kitab lah tentang sejarah pembukuan hadis itu tadi. Tapi kalau tak sempat nak pergi cari,
Okay, kalau siapa-siapa yang ada buku saya, iaitu Mekanisme Sanad dalam Pengajian Islam, boleh buka lah. Sebab saya ada simpulkan tentang kisah itu secara ringkas saja di muka surat berapa di muka surat 31. Okay, di muka surat bermula daripada muka surat 29. Ada lebih kurang 3 muka surat yang dah saya ringkaskan kisah itu. So kalau siapa yang tak sempat nak cari buku yang ceritakan secara lebih detail, dan siapa yang ada kitab ini, dia boleh rujuk dalam kitab saya, dalam buku saya, Mekanisme Sanad dalam Pengajian Islam. Baik, terus kita tadi dah bincangkan tentang sejarah apa yang dilakukan oleh Umar Abdul Aziz, dan usaha Umar Abdul Aziz itu merupakan satu usaha yang begitu besar dalam pengajian hadis ataupun dalam dalam satu bidang yang mana kita lihat mungkinlah kalau bukan kerana usaha dia, sampai ke hari ini kita tak dapat hadis yang kita ada hari ini. Kerana usaha dia itu, kita dapati para ulama mereka bergiat mengumpulkan hadis, mereka bergiat menulis dan membuka kelas-kelas pengajian tentang hadis Nabi SAW. Dan pada masa itu pembukuan hadis pun dia berlangsung dengan begitu hebatnya, sampai kita sebut ia sebagai antara zaman keemasan dalam penulisan hadis. Kerana apa? Di hadis kan pada masa itu dikumpulkan, kemudian dia berselerakan. Siapa dapat hadis tulis, begitu. Tapi bila zaman-zaman berikutnya diikuti dengan zaman-zaman berikutnya, kita dapati hadis kemudian disusun mengikut kepada bab-bab yang tertentu, kan? Hadis disusun mengikut kepada perbincangan fiqh, disusun mengikut kepada perbincangan tentang akhlak dan sebagainya. Ada kitab-kitab yang tertentu yang mana boleh saya sebutkan ia disusun secara tematik, maudu'i kalau dalam bahasa Arab, diikut kepada satu penyusunan yang lebih sistematik, agar orang yang baca dapat lebih manfaat lah. Sebab kalau kita hadis ni dah berselirakan, mungkin kita ni tidak ada keinginan pun nak buka kitab hadis tu kan. Tapi bila dah disusun ikut kepada bab-bab yang tertentu, contoh kalau kita nak cari hadis tentang solat, kita buka saja kitab yang mengumpulkan hadis-hadis berkenaan solat, maka mudah untuk kita. Tapi kalau saya nak kata usaha itu kan, menyusun hadis sampailah kita jumpa ke hari ini secara sistematik itu tadi, dia bermula daripada usaha ataupun daripada perintah yang dikeluarkan oleh Umar Abdul Aziz ketika beliau dilantik sebagai khalifah dalam kerajaan Bani Umayyah. Okey, baik. Terus kita lihat kepada muka surat yang berikutnya, pada muka surat 268. Di sini baru kita masuk kepada hadis Nabi SAW. Makna gini, Imam Al-Bukhari dia nak kaitkan tentang apa yang dilakukan oleh Umar Abdul Aziz, kemudian diketuailah oleh Abu Bakar Ibn Hazm. Dan jangan lupa pada masa itu ada lagi seorang yang bernama Az-Zuhri, Ibn Syihab Az-Zuhri. Dia juga merupakan antara orang yang memberikan sumbangan yang begitu besar dalam penulisan hadis ataupun dalam pengumpulan hadis. Di situ apa yang dikeluarkan, perintah yang dikeluarkan oleh Umar Abdul Aziz merupakan sesuatu yang ada dasarnya. Maksud saya ialah Nabi SAW pernah menyebutkan tentang hilangnya ilmu. Kebimbangan Umar Abdul Aziz itu tadi ada dasarnya daripada hadis Nabi SAW. Okay? Yang mana kalau kita lihat pada nombor yang ke-100, hadis nombor yang ke-100 dalam kitab kita, Amr bin al-As, cuba cari, kalau tulisan saya di sini warna merah dalam teks bahasa Arabnya. Amr bin al-As dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhazan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maksudnya di sini,
Sesungguhnya ini sabda Nabi SAW. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu secara langsung dari para hamba-Nya. Maknanya ilmu yang kita ada ni, dia tak hilang macam tu saja. Dia tak hilang macam tu saja. Tetapi, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengambil ilmu? Dia mengambilnya dengan cara mewafatkan para ulama. Dengan meninggalnya para ulama. Begitu cara Allah Subhanahu Wa Taala mengambil ilmu. Sehingga apabila tidak ada lagi yang ulama, sehingga tak ada lagi orang yang bergelar ulama, di atas muka bumi ini, maka pada masa itu orang akan mengangkat ataupun orang akan melantik mereka yang jahil sebagai pemimpin. Sebab para ulama sudah meninggal dunia, kan? Dan pada masa itu dah tak ada lagi para ulama yang akan diangkat sebagai pemimpin dalam hal-hal keagamaan kita ataupun dalam hal-hal urusan kehidupan kita ini adalah seseorang yang jahil, yang mana Nabi kata mereka bertanya kepadanya. Orang yang jahil itu tadi akan ditanya dengan pelbagai soalan dan para pemimpin tersebut menjawabnya tanpa ilmu. Yang juhal tadi kan yang Nabi sebut, dia ni akan dilantik, orang yang jahil tadi dia akan dilantik sebagai pemimpin. Kemudian para pemimpin akan diberikan pelbagai macam soalan. Pada masa itu dia akan menjawab soalan-soalan yang diajukan kepada dia tanpa asas ataupun tanpa ilmu. Okey, dan apa yang Nabi kata tentang pemimpin yang jahil ini? Mereka sesat dan menyesatkan. Mereka sesat dan menyesatkan. Okey, itu adalah kata-kata Nabi. Baik, terus ya, jemaah, kita masuk kepada syarah hadis di sini. Syarah hadis, kalau nak tahulah tentang Abu Bakar Ibn Hazm, di situ dia ada sebutkan tentang biografi beliau sikit saja. Kalau nak rujuk pada muka surat 269, kita ada perkataan ila Abi Bakr bin Hazmin. Okey, ila Abi Bakr bin Hazmin. Terus masuk kepada perenggan yang kedua di bawah itu. Abu Bakar adalah seorang tabi'in yang faqih dan diangkat oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai governor di kota Madinah. Jadi dia bukan governor kota Madinah, Abu Bakar Ibn Hazm. Itulah sebabnya mengapa Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadanya. Namanya tidak dikenal selain dengan panggilan Abu Bakar. Ada yang mengatakan bahawa kunyahnya adalah Abu Abdul Malik dan namanya adalah Abu Bakar. Ada juga yang mengatakan bahawa namanya sama dengan kunyahnya. Okey, so begitu sedikit sajalah pengenalan tentang Abu Bakar Ibn Hazm tu tadi kan. Dia adalah seorang di kalangan tabi'in yang faqih. Yang faqih itu maksudnya merupakan orang yang begitu mahir dalam ilmu fiqh, iaitu ilmu hukum hakam dan sebagainya, dan dia telah dilantik oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai governor di kota Madinah. Sebab itu Umar dia hantarkan surat tadi kan dengan mengeluarkan arahan kepada beliau supaya cari hadis Nabi dan tulis hadis Nabi, kemudian sebarkan hadis itu, lalu buat adakan majlis-majlis ilmu. Okey, supaya ilmu tadi tersebar. Baik, terus kita pergi kepada perkataan faktubuhu. Faktubuhu. Jumpa perkataannya. Saya harap jumpa ya. Ada perkataan faktubuhu. Ni Ustazah skip ya banyak perkataan. Ada beberapa perkataan yang kita skip lah supaya tak panjang perbincangan kita. Tapi rasanya panjang juga nanti kan. Okey, kita terus pergi kepada perkataan faktubuhu dan tulislah ia. Okey, diperintahkan supaya cari hadis tadi kemudian tulis. Maksudnya di sini dari perkataan itu dapat disimpulkan bahawa ia adalah awal mula pencatatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mereka para sahabat hanya menghafal hadis-hadis tersebut. Jadi pada penghujung abad pertama Hijriah, Umar bin Abdul Aziz dia rasa bimbang hilangnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Okey, antaranya ialah di kalangan para sahabat, sehingga dia merasa berkepentingan untuk membukukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tetap terpelihara dan terjaga. Okey, maka tadi saya dah jelaskan kan
hadis Nabi memang sudah dicatat sejak zaman Nabi lagi, tetapi ianya adalah sebagai simpanan peribadi di kalangan sahabat. Okey, tapi tak banyak. Dan kebanyakan di kalangan sahabat, mereka menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada sebab itu, bila tak banyak hadis yang ditulis, kemudian kebanyakannya pula hadis-hadis itu adalah dalam hafalan para sahabat, dibimbangi jika sekiranya mereka meninggal dunia, bila mereka meninggal dunia, hadis itu terus akan hilang. Okay, dan mungkin penulisan itu pun dia akan hilang bersama dengan pemergian mereka. Orang dah tak ambil pusing dah, ataupun orang dah tak indahkan tentang hadis Nabi SAW itu tadi. Okey, baik. Dan untuk saya tekankan sekali lagi ya, pada zaman Umar Abdul Aziz itu, dia merupakan penulisan secara rasmi. Okey, sebab ia merupakan arahan daripada pihak pemerintah. Baik, terus ya, cuba cari perkataan la yaqbidul ilma intiza'an. Cari perkataan itu. Jumpa. Kalau saya, muka surat 271. Jumpa tak? Muka surat 271, perkataan la yaqbidul ilma intiza'an. Maksudnya, syarah daripada perkataan itu, tidak mengambil ilmu secara langsung. Apa maksud daripada perkataan ini? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan, dia kata apa? Yakni Allah tidak mengambil ilmu tersebut dari dada manusia. Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini ketika beliau melaksanakan haji wada', sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani dari hadis Abu Umamah. Dia berkata, ketika sedang mengerjakan ibadah haji wada', Nabi SAW bersabda, khuzul ilma qabla an yuqbada aw yurfa'a. Ambillah ilmu sebelum ia dicabut atau hilang. Jadi seorang Arab Badui pada ketika itu, ketika dia bertanya kepada Nabi SAW tentang ucapan Nabi yang Nabi perintahkan supaya ambil ilmu sebelum ilmu itu hilang ataupun dicabut. Ada seorang Arab Badui yang mendengar ucapan Nabi, lalu dia pun bertanya bagaimana ilmu itu boleh hilang. Dia tanya kepada Nabi, bagaimana ilmu itu boleh hilang? Dan apa kata Nabi SAW? Nabi kata, ala inna dhahabal ilmi dhahabu hamalatihi. Ketahuilah bahawa hilangnya ilmu kerana hilangnya pembawa ilmu, iaitu wafatnya pembawa ilmu. Dan beliau mengucapkan perkataan ini sebanyak 3 kali. Jadi bila kita kata, jadi kalau topik tadi kan, topik kita bagaimana menghilangnya ilmu, ialah bila Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan para ulama. Okey, so jadi demikian. Dan kalau kita lihat ya, pada perkataan berikutnya, hatta idza lam yubqi aliman, apabila tidak ada lagi yang ulama. Dalam riwayat Al-Asili tertera dengan lafaz yubqi. Okay, ada sebut yubqa, ada sebut yubqi. Okey, di kalangan para periwayat hadis lah, ada mereka sebut yubqa, ada mereka sebut yubqi. Tapi tak apalah, tu tak jadi masalah. Artinya, kita nak lihat di sini, artinya, cuba lihat cari perkataan artinya, hingga Allah tidak menyisakan seorang ulama pun. Okey, Allah akan cabut nyawa para ulama sehingga nanti tidak ada seorang ulama pun yang akan tersisa. Kemudian disebutkan juga di sini dalam riwayat Muslim tercantum dengan redaksi. Maknanya dalam riwayat Imam Muslim, kalau kita buka dalam kitab Imam Muslim, tidak menggunakan perkataan yubqa ataupun yubqi. Tetapi dalam riwayat beliau disebutkan hatta idza lam yatsruk aliman. Hingga tidak ada seorang alim pun yang tersisa. Okay, digunakan perkataan yatsruk. Tapi itu tidak menjadi masalah lah. Cuma kepelbagaian lafaz yang ada ketika para periwayat hadis mereka meriwayatkan hadis ini. Baik, seterusnya di sini lihat kepada akhir sekali. Maknanya kita dah sampai kepada penghujung lah perbincangan daripada bab yang ke-34 ini. Terus kita pergi kepada last sekali penutup kepada perbincangan hadis ini. Imam Ibn Hajar
dia jelaskan, dia simpulkan hadis ini pada perenggan kedua yang terakhir. Saya nak terus lompat di situ. Yang lain tu boleh baca sendirilah sebab dia cuma jelaskan tentang perbezaan dari sudut baris. Ada ulama baca begitu, ada ulama baca baris atas, ada ulama baca baris bawah. Jadi saya rasa tak perlulah untuk dimuatkan dalam video kita, dalam pengajian kita ini. Maka saya terus lompat kepada perenggan kedua yang terakhir dalam bab ini, yang mana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya ini, beliau menjelaskan bahawa hadis ini memberikan dorongan. Maknanya hadis ini sebenarnya dia memberikan motivasi. Memberikan motivasi untuk menghafal ilmu dan peringatan terhadap pengangkatan. Pengangkatan tu maksudnya ialah pelantikan. Orang-orang jahil menjadi pemimpin. Jadi bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, di dalam hadis ini ada 2 poin penting untuk ditekankan. Pertama ialah motivasi kepada diri kita untuk menghafal ilmu yang dah kita pelajari daripada seorang guru. Daripada seorang ulama. Kita dah belajar satu ilmu daripada ulama itu, penting untuk kita hafal supaya bila kelak guru kita meninggal dunia, ilmu guru itu tadi masih lagi ada pada diri kita. Nanti saya jelaskan kenapa. Masih lagi ada pada diri kita. Kemudian, dalam hadis ini juga mengandungi peringatan tentang melantik orang yang jahil sebagai pemimpin. Apa dia punya hasilnya? Apa hasilnya ataupun apa kesannya, atau perkataan yang lebih tepat, apa kesannya bila kita melantik seorang yang tidak ada ilmu, bila kita melantik orang yang jahil sebagai pemimpin? Tadi Nabi kata apa? Adallu, Nabi sebut dalam hadis ini, fadallu wa adallu. Dia sesat dan dia menyesatkan orang lain. Ini bahayanya bila kita mengangkat ataupun melantik seseorang yang tidak ada ilmu sebagai pemimpin kita ataupun sebagai ketua kita dalam urusan hal-hal agama lah, senang saya kata agama kita. Baik, seterusnya, selain itu, hadis ini juga memuat ataupun hadis ini mengandungi satu intipati yang ingin disampaikan kepada kita bahawa fatwa adalah kepemimpinan yang hakiki. Di samping berisi celaan terhadap orang yang berfatwa tanpa ilmu. Maksudnya begini, maksud fatwa adalah kepimpinan yang hakiki ialah bila seseorang dilantik sebagai seorang pemimpin, terutamanya jika dia adalah pemimpin dalam urusan agama, maka tugas mengeluarkan fatwa ataupun mengeluarkan pendapat kalau kita nak lebih umum topik ini untuk konteks kehidupan kita sebagai masyarakat umum ni, bila kita lantik seseorang sebagai pemimpin tu, dia ni ada satu kecenderungan untuk ditanya dengan soalan. Jadi kecenderungan untuk kita tanya dengan soalan, dan dia akan sifat mengeluarkan pendapat itu memang akan jadi hakiki pada diri dia. Iaitu mengeluarkan fatwa ataupun memberikan pendapat dan pandangan, memberikan cadangan dan saranan adalah sesuatu yang ada pada seorang pemimpin. Itu hakikinya dia. Di samping ada celaan dalam hadis ini, ada celaan ataupun ada kita panggil kritikan itu lebih lembut lagi bahasanya Ada kritikan terhadap orang yang mana dia mengeluarkan fatwa ataupun memberikan pendapat tanpa ada ilmu. Ini kritikan daripada Nabi. Kerana apa? Orang yang tidak ada ilmu, dia itu, Nabi kata, sesat. Sesat. Dan bila dia mengeluarkan pendapat dia, dan orang lain dengar, orang lain berpegang dengan pendapat dia, maka dia menyesatkan orang lain. Ini adalah penjelasan daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berkenaan dengan bab yang ke-34 ini. Kemudian, dia kata apa sebagai penutup kepada perbincangan hadis ini? Dia kata, atas dasar itulah majoriti ulama menyimpulkan
bahawa akan ada satu masa yang di dalamnya tidak ada seorang mujtahid pun. Mujtahid ni adalah orang yang memiliki kepakaran untuk mengeluarkan hukum hakam dalam agama. Okey, namun bagi pendapat beliau itu semua merupakan urusan Allah. Tentang adakah nanti kita akan jumpa satu masa memang tak ada seorang mujtahid ataupun orang yang berilmu dalam ilmu agama ini, semua itu adalah urusan Allah, kita serahkan kepada Allah. Kan? Allah itu bebas berbuat menurut kehendaknya. Dan hadis ini nanti akan dibincangkan dengan lebih tuntas dalam kitab Al-I'tisam, insya-Allah. Okey. Begini, apa yang boleh saya simpulkan berkenaan dengan hadis ini? Betul, Nabi kata bahawasanya ilmu itu akan hilang dengan wafatnya para ulama. Tetapi ada beberapa perkara juga yang boleh kita lakukan supaya ilmu itu tidak hilang walaupun ulama sudah meninggal dunia. Okay, ada beberapa perkara yang boleh kita lakukan. Dan di sini ada 2 poin penting bagi pihak saya untuk saya tekankan kepada kita semua untuk kita ambil pengajaran apa yang disampaikan ataupun oleh Nabi SAW dan bagaimana apa yang dilakukan oleh Umar Abdul Aziz itu tadi, dia memberikan kepada kita dengan satu semangat ataupun satu dorongan dalam menuntut ilmu. Okey, sebab itu hadis ini diletakkan dalam kitab Al-Ilm, kitab ilmu. Baik, pertama ya, ada beberapa cara yang boleh kita lakukan ataupun yang boleh kita pastikan supaya ilmu itu tidak hilang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar Abdul Aziz. Kan? Apa yang dilakukan oleh Umar Abdul Aziz? Dia perintahkan kepada Abu Bakar Ibn Hazm melakukan apa? 1. Dia kata kepada Abu Bakar Ibn Hazm, pertama, hendaklah cari ilmu itu. Okey? Pertama, cari ilmu ataupun cari hadis itu. Kedua ialah dia perintahkan supaya faktubuhu, tulis hadis tersebut. Ilmu itu kita catat. Ketiga, dia kata sebarkan ilmu yang dah kita cari, ilmu yang kita tulis, sebarkan ilmu tersebut. Dan yang keempat, adakan majlis ilmu. Adakan majlis ilmu supaya apa? Orang yang tidak mengetahui, dia akan jadi orang yang mengetahui. Maknanya orang yang tidak jumpa hadis itu ataupun orang yang tak pernah dengar tentang ilmu tersebut, dia akhirnya bila dibuka kelas-kelas pengajian, akhirnya dia mengetahui tentang hal yang tidak pernah dia dengar berkaitan dengan ilmu agama itu tadi. Okey, so ada 4. Maknanya ada 4 perkara yang boleh kita lakukan dalam konteks kita pada hari ini agar ilmu agama yang ada ia tidak hilang. Walaupun dengan kewafatan para ulama. Okay, walaupun dengan kewafatan para ulama. Iaitu tugas kita. Okay, tugas kita hari ini ialah untuk terus-terusan mencari ilmu Allah. Itu tugas kita dan itu adalah tanggungjawab kita. Sebab itu Nabi kata apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap muslim menuntut ilmu itu adalah fardu, adalah wajib bagi setiap muslim. Dan ia adalah dan ia adalah tanggungjawab kita untuk mencari ilmu itu tadi agar ilmu tersebut tidak hilang. Kalau maknanya begini ya, jemaah, kalau kita ni adalah orang yang tidak ada pengetahuan ataupun kurang mengetahui tentang ilmu fiqh. Maksud saya ilmu fiqh tu ialah tentang solat, tentang puasa, membayar zakat, tentang faraid, kan, tentang apa-apa ilmu dalam agama ini. Tugas kita ialah untuk cari ilmu itu tadi supaya kita ada pengetahuan tentangnya. Lepas kita cari kan, lepas kita cari ilmu-ilmu tersebut, apa kita buat? Kita catat. Kita tulis apa ilmu-ilmu yang dah kita pelajari tadi. Okey, kemudian kita sebarkan. Kita sebarkan ilmu tersebut. Share.
Sebab tu kita kata apa? Sharing is caring, kan? Kita care, I care, kan? Sebab kita care dengan seseorang, sebab itu kita share ilmu yang kita ada. Dengan cara yang baik, ya. Itu sebab selalu juga orang tanya pada saya, bagaimana ya Ustazah, orang tu ada ilmu, tapi bila dia tegur kita, dia tegur dengan cara yang kasar, rasa kita ni rasa rendah sangat. Mentang-mentang lah pergi kuliah Ustazah Sakinah, macam itulah kan caranya. Mentang-mentang lah pergi kuliah Ustazah Sakinah, buka kitab Fathul Bari pula tu kan, dah dapat ilmu tu, bukan main lagi. Dia tegur kita, aduh, hai. Pedih je dengar kan. Maknanya dengan cara yang baik. Saya nak tekankan juga, bila kita nak menyampaikan, bila kita nak kongsi ilmu yang kita ada, dia mesti dengan cara yang baik. Okey, mesti dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Tak boleh lah kita ni mentang-mentang kita tahu, kita nak kutuk orang lain. Tak boleh begitu. Okey, baik. Tadi kan kita sebarkan dan tadi apa? Buka majlis ilmu. Ini tugas asatizah lah, tugas asatizah. Tugas mereka yang mengetahui. So, kita kalau masyarakat awam tadi, bila kita dah sebarkan tadi, kita dah kongsilah sedikit ilmu yang kita dapat, kan? Jangan pula kita pergi buka kelas. Salah tu. Tak ada ARS kita ni, jangan buka. Kena tangkap nanti. Tak boleh ya. Jangan pandai-pandai. Buka kelas, pergi mengajar pula. Itu tak boleh. Tidak dibenarkan. Ikut kepada undang-undang kita lah. Mak di sini, nak buka kuliah ataupun nak mengajar tadi, dia adalah tugas orang yang betul lah. Yang diberikan kepada orang yang orang yang bertanggungjawab untuk membuka kuliah ataupun mengajar kuliah ataupun kelas-kelas lah yang ada. Itu kalau kita kata ialah ustaz-ustazah kita lah, okay, mereka memiliki tanggungjawab yang sedemikian. Maka itu tugas ataupun itu peranan mereka supaya ilmu yang mereka pelajari tidak hilang, disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat mendapat manfaat daripada semua ilmu itu tadi, lalu mereka catat dan mereka hafal ilmu yang mereka pelajari. Okey. Dan mudah-mudahan ilmu itu dia terus tersebar sampai bila-bila. Walaupun dah tidak ada ulama. Walaupun dah tidak ada ustaz-ustazah lah kata. Kan? Sebab itu tadi Imam Ibn Hajar kata apa? Itu adalah semuanya adalah urusan Allah. Kalaulah mungkin nanti memang tak ada satu orang pun di kalangan kita yang bernama ulama ke apa kan? Kalau memang tak ada, itu semua adalah atas urusan Allah. Tetapi kita sekarang ni macam mana? Kita nak pastikan supaya ilmu itu tidak hilang. Dengan terus-terusan belajar. Okay? Dengan terus-terusan belajar dan cari ilmu. Catat ilmu supaya dia tidak pergi begitu sahaja. Baik, itu yang pertama ya. Yang pertama pun rasa dah panjang lebar tadi. Sampai hilang suara. Baik, yang kedua ialah saya nak tekankan begini ya, penting kita terus menghadiri majlis ilmu. Penting kita terus menghadiri majlis ilmu, cinta dengan majlis ilmu, kerana ilmu akan menjadikan kita orang yang memiliki panduan dalam kehidupan. Ilmu akan menjadikan kita orang yang memiliki panduan dalam kehidupan. Tapi kalau kita jauhkan diri kita daripada majlis ilmu, bermakna kita jauhkan diri kita daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu berkenaan dengan akidah, tentang iman, keimanan kan, tentang hal-hal ibadah kita, tentang akhlak, tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW. Kalau kita jauhkan diri kita daripada majlis ilmu, bermakna kita jauh daripada ilmu agama. Itu yang kita tidak mahu. Kalau boleh kita nak dekat dengan majlis ilmu, supaya kita jadi orang yang memiliki panduan, dan supaya jika pada satu masa nanti tidak ada orang yang digelar sebagai ilmuwan dalam agama, kita yang belajar ini, kalaupun kelak dilantik orang yang jahil sebagai pemimpin, kita tidak akan menjadi orang yang sesat kerana mendengar fatwa yang dia keluarkan. Sebab itu saya kata penting kita jadi orang yang belajar, kan? Supaya kalau sekiranya dilantik orang yang jahil sebagai pemimpin, kita tanya, ada orang yang bertanya sesuatu tentang diri dia, dia keluarkan pandangan dia yang berasaskan kepada pandangan-pandangan sahaja, tanpa ada base, tanpa ada dasarnya, tanpa ada pandangan daripada para ulama-ulama yang lalu kan, ataupun daripada hadis Nabi, ataupun daripada Al-Quran. Hanya didasarkan kepada apa yang dirasa itu betul. Kita pada masa itu, kerana apa kita jadi orang yang belajar tadi kan? Kita jadi orang yang dekat dengan majlis ilmu. Kita catat apa yang kita belajar. Kita hafal apa yang dah kita pelajari.
dia mampu untuk ilmu itu, maksud saya ilmu itu dia mampu untuk menjadi pelindung lah, penghadang untuk diri kita terjebak menjadi orang yang disesatkan oleh orang yang sesat itu tadi. Okey, sebab itu penting untuk terus-terusan mencari ilmu dan terus-terusan istiqamah dengan majlis-majlis ilmu. Walaupunlah kita kata hari ini tak dapat nak kita pergi ke masjid kerana penutupan pusat-pusat pengajian, penutupan masjid dan sebagainya, tapi jangan lupa ilmu itu, Masya Allah Tabarakallah, saya dapati ia terus berjalan. Kerana apa? Kita tidak mahu ilmu itu hilang. Kita nak ilmu itu terus berjalan agar masyarakat menjadi orang yang memiliki kefahaman terhadap apa yang mereka amalkan. Okay, supaya mereka ini satu masa nanti, kalaulah kira saya pun matilah juga kan. Kalau kira saya meninggal dunia ke apa yang kita ajarkan dia terus berjalan. Dan masyarakat mendapat kefahaman yang betul tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah nanti satu hari ada orang yang nak memesongkan kefahaman tentang hadis, kita dah belajar dah. Kita dah tahu dah apa pendapat dan apa pandangan yang tepat dan benar tentang apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itu penting kita terus-terusan menjadi orang yang belajar, terus-terusan menjadi orang yang istiqamah dengan majlis ilmu dan cinta dengan majlis ilmu. Baik, itu saja jemaah yang saya kasihi untuk perbincangan kitab Fathul Bari kita pada hari ini. Mudah-mudahan perkongsian itu tadi mendapat manfaat. Saya tutupi kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.